Uhaikum jami'an bi tahiyatil Islam tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah al-syekh Abdul Ghani Yahya wa Syekh Umar Yusuf syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung kuliah pengajian kitab kita, iaitu kitab Risalatut Tauhid. Yang moga-moga dengan pengajian ini akan menambahkan lagi keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan jalan iman dan yakin itulah moga-moga Allah menempatkan kita di dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tuan-tuan siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, muka surat 3, kitab Jawi Lama, muka surat 3, baris keempat daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi tafarrada bil wahdaniyah wa tanazzaha an musyabahatil hawadithi fil azaliyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil muwahhidina wa safwati rabbil alamin, sayyidina Muhammadi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kita nak sambung kat situ. Yang Rumi muka surat 1, Jawi muka surat 3. Sambung di ini masih lagi di bahagian muqaddimatul kitab. Muqaddimah kitab. Juga dipanggil khutbatul kitab. Khutbah kitab, ucapan. Ucapan alu-aluan pengarang kitab. Jadi kata Syekh, Sayyidina Muhammad itu sabit dengan atas dia wassalatu wassalamu tu. Wassalatu maknanya bermula rahmat ataupun dan selawat, yakni rahmat, wassalamu dan salam ke atas Sayyidina Muhammad, junjungan kita Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waw seterusnya itu waw ataf. Ataf dengan makna dan. Dan makna dan tu sabit ke selawat dan salam tu balik. Maknanya selawat dan salam juga ditujukan ke atas alihi. Ali artinya keluarga. Hi-nya. Nya siapa? Nya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Alihi makna dan keluarganya nya Nabi. Gitu. Baik. Persoalan timbul, siapa yang dikatakan sebagai alihi, ahli keluarga Nabi? Siapa dia ahli keluarga Nabi? Baik. Nak sebut sebagai ahli keluarga Nabi, dia ada dua syarat. Dia ada dua syarat. Syarat yang pertama, mestilah berdarah keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Seperti itu yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i, bahawa keluarga Nabi SAW adalah mereka yang berketurunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, mestilah dia beriman kepada Allah dan Rasul sehingga ke akhir hayatnya. Itu syarat yang kedua. Maksudnya, kalau cukup dua syarat tu, barulah dia itu dikira sebagai ahlul bait, keluarga Nabi. Tapi kalau tak cukup syarat tu, salah satu daripadanya yang tak cukup, maka dia tidak boleh dikatakan sebagai ahlul bait, yakni ahli keluarga baginda Nabi kita. Sebagai contoh, ada orang dia berketurunan Bani Hashim dan Bani Muttalib, tapi dia tak beriman. Dia beriman kepada Allah tapi tak beriman kepada Rasulullah, tak beriman kepada Nabi. Itu namanya Abdul Uzza. Kenal siapa dia Abdul Uzza? Kalau saya sebut nama gelaran dia, semua orang kenal. Itulah namanya Abu Lahab. Abu Lahab itu nama gelaran dia. Nama betul dia Abdul Uzza. Dan Abdul Uzza ni ataupun si Abu Lahab ni, dia dengan Nabi bukan orang lain. Dia pak menakan Nabi, pak cik Nabi. Dia dengan ayah Nabi adik-beradik. Dia dengan ayah Nabi adik-beradik. Sebab tu bila Nabi dilahirkan, Nabi kan dilahirkan dalam keadaan tidak ada ayah. Ayahnya sudah pun meninggal dunia masa Nabi dalam perut kandungan ibunya lagi. Jadi bila dilahirkan Nabi, sebelum Nabi lahir, Abu Lahab ni dia letakkan dia punya khadam dia atau hamba dia untuk jaga mak Nabi. Masa mak Nabi masih lagi mengandungkan Nabi. Itu namanya Suwaibah. Suwaibah ni hamba milik Abu Lahab. Abu Lahab letakkan Suwaibah untuk jaga Sayyidatuna Aminah, ibu kepada baginda Nabi kita. Sehinggalah Sayyidatuna Aminah melahirkan baginda Rasulullah SAW. Lahir baginda, kemudian Suwaibah ni pun berlarilah nak bagi tahu berita gembira ni kepada Abu Lahab ni. Berlarilah dia pada Abu Lahab nak bagi tahu bahawa dia punya adik ipar dia dah melahirkan anak. Abu Lahab tanya dapat anak apa? Lelaki. Melompat Abu Lahab. Sebab orang Arab dia suka kalau dapat anak lelaki, dia tak suka anak perempuan. Sebab zaman tu zaman jahiliah. Zaman jahiliah orang perempuan ni dipandang hina. Orang perempuan ni dipandang simbol seks. Minta maaf cakap, itu zaman jahiliah. Kan? Sebab tu bila Islam datang, Islam mengangkat martabat wanita, martabat perempuan. Tapi zaman jahiliah dia tak suka kalau dapat anak perempuan. Sampai ada yang sanggup tanam anak perempuannya hidup-hidup. Sampai sebab tak suka punya pasal. Tapi bila dengar dapat anak lelaki, Abu Lahab ni sonok. Melompat dia, gembira. Sehingga kan bukan setakat kerana terlalu gembiranya sambut akan kelahiran baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW,
sembelih unta. Kita sambut maulid sembelih lembu. Abu Lahab sembelih unta terus. Tu kata. Kalah kita dengan Abu Lahab. Kan? Sembelih unta, sonok dia. Lepas tu tak cukup dengan tu, dia terlampau sonok, dia merdekakan Suhaibah ni. Suhaibah ni hamba milik dia. Tapi sebabkan gembira sangat, Suhaibah ni bagi tahu, kan, dia panggil Abdul Uzza lah. Masa tu tak terkenal lagi dengan nama dia Abu Lahab. Kan? Abdul Uzza, adik iparmu melahirkan anak lelaki. Gembira dia, akhirnya dia kata, "Hai Suhaibah, aku merdekakan kau." Sebab terlalu gembira kerana lahirnya baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tu cerita tentang Abu Lahab, yakni pak menakan Nabi. Tapi tu masa Nabi kecil, Nabi lahir. Bila Nabi besar, dialah antara orang yang paling kuat menentang baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Anak menakan dia sendiri. Tu Abu Lahab. Sehinggalah bila Abu Lahab mati, ada seorang lagi pakcik Nabi, adik-beradik ayah Nabi juga, namanya Abbas. Biasa dengar kan? Abdullah ibn Abbas tu sepupu Nabi, anak kepada Abbas tu. Abbas ni pakcik Nabi. Jadi satu hari, Abbas ni bermimpi. Dia tidur, dia bermimpi. Abbas ni Islam. Dia ikut kita, dia ikut Nabi. Abbas ni bermimpi, mimpi jumpa dia punya saudara dia ni lah, adik-beradik dia ni, iaitu Abu Lahab ni. Abu Lahab masa tu mati dah. Jumpa Abu Lahab dalam mimpi. Dia pun tanya, "Apa nasib kamu kat sana?" Abu Lahab kata, "Teruk. Dan aku kena azab teruk. Dan baru aku sedar bahawa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu benar. Tapi dah terlambat sebab mati dah. Kan? Aku teruk kena azab. Melainkan hari Isnin." Kata. Tiap-tiap kali hari Isnin, azabku diringankan. Dua riwayat. Satu riwayat kata, azabku diringankan. Satu lagi riwayat kata, aku diberi minum segelas air. Sebab air ni, kalau orang kena azab, air itu sudah cukup nikmat dah. Walaupun sekadar air kosong. Sebab azab teruk, kan, dengan panah apa semua kena seksa. Jadi dia kata, dua riwayat. Satu kata dapat segelas air minum. Satu lagi kata, dia azabnya diringankan. Tiap-tiap hari Isnin. Dia Abbas pun pelik. Kenapa kamu azab diringankan? Kata Abu Lahab, kerana aku pernah bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW, iaitu hari Isnin. Maka keluarlah syair oleh para alim ulama kita. Ada seorang ulama namanya Syamsuddin. Dia keluarkan bait syair. Dia kata, kalaulah si kafir itu, yakni Abu Lahab itu, dia adalah kafir lagi zalim, menentang Nabi, dia diringankan azab dek kerana dia pernah bergembira atas lahirnya junjungan besar kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Apatah lagi kita yang memang beriman, yang orang Islam lagi beriman dan kasih kepada Nabi, kemudian kita menyambut akan kelahiran Nabi kita, maka pasti Allah memberikan anugerah yang lebih lagi ke atas kita, atas gembiranya atas kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ini menjadi dalil juga kepada sambutan maulid Nabi. Tu. Kalau si Abu Lahab pun diringankan azab, kita lebih lagi lah. Abu Lahab tu kafir. Gitu. Baik, tapi nak ceritanya sini, ni keturunan tadi ni. Walaupun Abu Lahab ni pak nakan Nabi, kalau cek DNA dia, dari segi biologi sains dia tu, memanglah dia darah keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Tapi syarat kedua dia tak lepas, iaitu dia tidak beriman kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dia menolak kenabian Nabi. Maka dia bukan dikira sebagai ahlul bait, maka dia terkeluar daripada ahli keluarga Nabi. Maka bila kita doakan semoga selawat dan salam ke atas ahli keluarga Nabi, tak termasuk dia. Abu Lahab tu tak termasuk. Sebab dia bukan ahlul bait, dia bukan ahli keluarga Nabi. Itu.
Kemudian menjadi perbahasan dan persoalan di kalangan alim ulama pula. Timbul persoalan bagaimana pula dengan isteri-isteri Nabi. Sebab isteri-isteri Nabi pastilah bukan daripada keluarga Nabi, bukan daripada Bani Hashim, bukan daripada Bani Muttalib. Darahnya tak sama mengalir sebab dia datang daripada keluarga yang lain. Tapi dia beriman dengan Nabi. Maka ulama pun bersepakat mengatakan bahawa Ahlul Bait itu termasuk juga Ummahatul Mukminin. Ummahatul Mukminin artinya isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting kerana dia kata diketahui untuk menolak pendapat golongan Syiah yang mengatakan isteri-isteri baginda bukan Ahlul Bait. Itu Syiah. Syiah mencela Sayyidatuna Aisyah. Dan kita ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahawa isteri-isteri Rasulullah termasuk di dalam Ahlul Bait. Jadi isteri-isteri Rasulullah tak kena dengan syarat-syarat tu. Dia sudah automatik menjadi Ahlul Bait, ahli keluarga Nabi. Gitu. Malah bukan setakat itu. Isteri-isteri Nabi disebut sebagai Ummahatul Mukminin. Apa maksud Ummahatul Mukminin? Ibu-ibu orang beriman. Kita ni ada dua mak, ada dua ibu. Satu ibu kandung kita betul lah, mak kita tu. Satu lagi dipanggil mak orang beriman. Ibu-ibu orang beriman. Siapa dia? Iaitu isteri-isteri Rasulullah. Semua isteri Rasulullah itu mak kepada kita. Bila mak, maka hukumnya haram untuk menikah. Sebab tu setelah Nabi wafat, masih lagi ada isteri-isteri Nabi yang masih hidup. Maka diharamkan para sahabat, mana-mana sahabat untuk menikah dengan isteri-isteri Rasulullah. Tak boleh. Kerana apa? Seperti haramnya menikah dengan mak sendiri. Sebab itu mak. Walaupun begitu, itu disebut ibu dari segi hukum. Bukan dari segi mahram dan sebagainya, itu bukan. Maksudnya dalam masa yang sama, walaupun itu ibu orang-orang beriman, tapi tak boleh bersentuh tangan, tak boleh peluk, tak boleh pegang, tak boleh. Malah sahabat-sahabat bila bertemu dengan Sayyidatuna Aisyah setelah Nabi dah tak ada, setelah Nabi dah wafat, masih lagi mereka bergaul ataupun bertanya soalan dalam keadaan ditutup dengan tirai. Ada kain, ada cadar, tutup dengan tirai. Kadang-kadang sahabat pergi jumpa Sayyidatuna Aisyah untuk minta hadis. Sebab Sayyidatuna Aisyah kan rapat dengan Rasulullah. Jadi dalam keadaan begitu pun masih lagi terjaga, tutup dengan cadar dan sebagainya. Baik, itu nak cerita tentang isteri-isteri Nabi, yang juga dikira ahli keluarga Nabi. Kemudian lagi ulama bahas lagi tentang Ahlul Bait ni. Ini penting. Dengar baik-baik. Kita sebagai akidah ahli sunnah wal jamaah, nasab keturunan Nabi yang ke atas. Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab sampai atas, sampai Adnan, sampai kepada Nabi Ismail bin Ibrahim, sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Semuanya itu menurut seorang ulama namanya Syekh Yusri. Dia kata semua keturunan Nabi yang ke atas itu, bapak-bapaknya atau atuk-atuknya itu, semuanya itu pasti dan pasti Nabi Allah. Kalau tidak Nabi Allah pun wali-wali Allah. Tidak ada seorang pun daripada keturunan Nabi yang ke atas itu mereka yang syirik kepada Allah. Tak ada. Jadi maksudnya semua tu beriman semua. Muhammad bin Abdul, ayahnya Nabi Abdullah orang baik, orang soleh, orang beriman. Atasnya lagi pun semua orang beriman sampailah kepada Nabi Adam. Qusay, Kilab, Kinanah, Khuzaimah, semua tu. Tu semua keturunan Nabi tadi tu. Yang ke atas tu mungkin mereka tu Nabi juga. Kalau tak Nabi pun wali, kata ulama. Gitu darjatnya. Okey. Ada seorang ulama, orang kata ulama lah, tak apalah, kita pun katalah ulama agak. Nama dia Syekh Usaimin. Kalau kita pergi ke Mekah, siapa yang biasa pergi ke Hotel Safwah, nak naik eskalator tu, boleh perasan dekat eskalator tu ada satu sudut kat tepi, ada rak, dia tulis itu Syekh Usaimin, kitab-kitab Syekh Usaimin. Ni ulama Wahabi.
Syekh Utsaimin ni tok guru kepada kepada Wahabi punya tok guru. Ramai lagi bin Bas, Al-Albani, itu semua ulama-ulama Wahabi tu. Salah seorangnya namanya Syekh Utsaimin. Dalam satu rakaman suara kuliah macam ni, Syekh Utsaimin pernah menyebut bahawa ayah dan ibu Nabi di dalam neraka. Syekh Utsaimin tu disebut begitu. Dan perkara ini diperbetulkan oleh ulama daripada ahli sunnah wal jamaah. Jadi ulama kita, iaitu namanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Dia betulkan. Dia kata tidak. Apa pula dikatakan mak ayah Nabi masuk neraka? Tidak. Kita bawa hujah. Hujah. Panjanglah Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu jawab. Cumanya saya tak boleh, saya pun tak kerti nak jawab macam dia jawab. Kan? Cuma saya nak bagi tahu sini, kalau ada orang ngajar kata mak ayah Nabi masuk neraka, tak usah ikut. Tak betul. Kan? Tak ada. Kita ada hujah yang disebutkan sebagai mukallaf, orang yang orang cakap yang diberatkan atasnya hukum syariat itu. Salah satu syarat dia mestilah sampai dakwah. Sedangkan orang yang sebelum Nabi dah bawa Islam, mereka itu belum sampai dakwah. Maka bila belum sampai dakwah, mereka itu dipanggil ahlul fitrah. Sebab tu orang bahas dengan ulama, sebelum Nabi lahir kan ada orang hidup dah sebelum tu. Ayat tok Nabi pun ada masa tu. Jadi keadaan mereka masa tu macam mana? Sebab selepas Nabi Isa diangkat Allah naik ke langit, antara gap Nabi Isa ke Nabi Muhammad ada masa yang sangat panjang. Waktu tu tak ada Nabi, tak ada Rasul. Maksudnya zaman tu dipanggil zaman fatrah namanya. Zaman fatrah ni zaman yang diampunkan Allah. Mereka ni tak dikira tak dikira kafir dan sebagainya, sebab waktu tu belum ada Nabi lagi untuk didik mereka. Sebab Nabi Isa diangkat Allah, Nabi Muhammad belum lahir. Itu panggil zaman fatrah. Termasuklah ayah Nabi kat situ. Jadi jangan kita kata ayah Nabi pun masuk neraka. Memang ada hadis. Dia ni pandai, dia pakai dalil. Dia berkata tu ada hadis Nabi. Ada satu hadis yang mafhumnya berbunyilah, ada seorang sahabat ni sedih kerana ayah dia meninggal dalam keadaan kafir. Maka Nabi pun tanya, kenapa kamu sedih? Kata sahabat ni, ayahku meninggal dalam keadaan tidak sempat beriman, tak mengucap. Kata Nabi, ayahku pun begitu. Dalam hadis tu Nabi kata ayahku pun begitu. Dia pakai hadis ni, dia kata tengok, Nabi sendiri kata ayah dia pun masuk neraka. Maka Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ini perbetulkan, maksud Nabi kata ayahku pun begitu bukan ayah kandungnya, tapi yang dimaksudkan ayah itu Abu Talib, pakcik Nabi. Sebab pakcik Nabi Abu Talib, kalau ikut riwayat sirah, tidak dengan lafaz zahir menyebut mengucap dua kalimah syahadah ayah kepada Saidina Ali tu, Abu Talib. Jadi yang dimaksudkan ayahku tu itu Abu Talib, sebab Abu Talib tu yang jaga Nabi, sehingga dia anggap Abu Talib tu macam ayah dia sendiri. Itu maksud ayahku. Begitu juga orang pertikai Nabi Ibrahim, ayahnya tukang panggil apa? Membentuk berhala tu. Tukang ukir. Tukang ukir patung berhala, iaitu Azar. Dia kata ni ayah Nabi Ibrahim pun tukang ukir berhala. Dan orang pertikai gitu. Itu pun sama juga Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi jawab, itu bukan ayah kandung, itu pakcik dia. Jadi kita kena betulkan akidah ahli sunnah wal jamaah memegang semua keturunan Nabi yang ke atas, semua orang baik-baik, orang beriman, bukan orang yang mensyirikkan Allah. Memanglah Nabi kita Nabi Muhammad SAW dilantik Nabi pada umur 40. Sebelum tu, sebab tu Nabi sebelum dilantik jadi Nabi pun Nabi dah beribadat. Orang tanya soalan kepada ulama, sebelum turunnya Islam, wahyu pertama dapat kat Nabi, hidup Nabi buat apa? Nabi beribadat. Beribadat ikut cara mana? Millatu Ibrahim, agama Nabi Ibrahim. Dan ada riwayat kata agama Nabi Ibrahim ni 2 kali je semayang, 2 kali je ibadatnya.
subuh sekali, asar sekali, petang. Pagi sekali, petang sekali. Tu. Jadi makna kata orang dulu-dulu ikut agama yang dulu-dulu lah. Ikut agama Nabi Ibrahim, ikut Taurat, ikut Injil, ikut Nabi Musa, ikut Nabi Isa. Sebab tu mereka disebut, kalau yang betul-betul ikut pegangan kitab Taurat, yang betul-betul ikut pegangan kitab Injil, mereka disebut sebagai ahli kitab. Sebab tu waktu tu dibenarkan orang Islam menikahi ahli kitab. Syarat dia mesti ahli kitab. Ahli kitab ni maksudnya betul-betul ikut kitab yang asal. Bukan ahli kitab sekarang. Ini mana ada dah ahli kitab. Ni dah diubah. Bukan Injil betul lah. Ni Bible. Ni yang dulu. Jadi mana kata betul lah. Macam Waraqah bin Naufal. Dia disahkan dia orang beriman. Sebab walaupun dia beragama Nasrani, tetapi yang diikutnya kitab yang betul, yakni kitab Injil yang betul, kitab Taurat yang betul. Gitu. Sebab tu bila Nabi datang kat dia, Waraqah bin Naufal ni sedara dengan Sayyidatina Khadijah. Bila Nabi datang kat dia, Waraqah bin Naufal kata, apa yang kamu cerita ni pernah berlaku kepada Nabi Musa, gitu. Sebab dia baca kitab. Dia bukan sakat baca kitab Taurat dan Injil tu, dia boleh tulis kitab tu balik. Maknanya dia hafal setiap ayat. Dia kata ni hazan namus, dia kata ini adalah namus. Namus tu nama lain bagi malaikat Jibril. Dia kata yang kamu jumpa tu namanya namus. Itulah Jibril, dia kata. Seperti mana Jibril pernah mendatangi Nabi Musa satu ketika dulu. Maka kata Warqah bin Naufal, alangkah baiknya kalau aku dapat bersama-sama dengan engkau dan aku akan pertahankan engkau di saat engkau akan dihalau oleh orang kampung engkau sendiri. Terkejut Nabi kita masa tu. Nabi kata, aku akan dihalau? Ya, kata Waraqah bin Naufal, kerana itulah sunnah bagi setiap Rasul. Dia kata, setiap Nabi-Nabi akan dibenci oleh kaumnya sendiri. Kan? Kerana mereka membawa kebenaran. Begitu juga engkau, nanti engkau akan kena begitu juga. Sedangkan waktu tu Waraqah bin Naufal ni dah tua. Dan akhirnya dia meninggal dunia. Dan tak sempat bersama-sama dengan Nabi. Tetapi dari situ sudah menunjukkan dia telah beriman dengan Nabi. Sebab dia yakin bahawa Nabi Muhammad itu adalah Nabi Allah, yakni Nabi yang ditunggu-tunggu sebagai Nabi akhir zaman. Baik, itu nak cerita tentang ahli keluarga Nabi yang ke atas. Bagaimana pula yang ke bawah? Yang ke bawah. Mana lepas Nabi kita Muhammad turun ke bawah, cucunya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ni susun pula jalur ke bawah. Yang itu yang kita dengar nama-nama mereka itu dengan kalau lelaki Said, kalau perempuan Syarifah. Ya, kalau lelaki Said, kalau perempuan Syarifah. Sebab tu nak buh nama Said ni tak boleh suka-suka bubuh. Melainkan mesti dibawa bukti keturunan dia tu, nasab dia sampai kat Rasulullah. Baru boleh pakai nama Said dan juga Syarifah tu. Sebab Said Syarifah ni darah yang mengalir dalam badan dia tu darah yang sama daripada darah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah keturunan Nabi, cucu cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau turun daripada Sayyidina Husain, kebiasaannya mereka itu kebanyakannya mereka duduk di sebelah Yaman, di Tarim, dan diberi gelaran kepada mereka ni Habib. Habib tu maksudnya kekasih. Segitu. Sebab kita tak dapat nak jumpa Rasulullah, maka kita jumpa cucu Rasulullah pun jadilah, kan? Sebab padanya dirinya itu ada dirinya Rasulullah, maka kita panggilnya dengan gelaran Habib, kekasih aku, Habibi, kekasih kita, atau Habib. Kalau mereka ramai dipanggil Habaib. Habib. Itu yang datang kat Malaysia tu, Habib Umar As-Sagaf, Habib yang nyanyi Hanana tu, Habib Syekh As-Sagaf, Habib Umar Al-Hafiz, Habib Ali Zainal Abidin yang ada di Kuala Lumpur, yang tiap-tiap Jumaat dia buat majlis dia di Masjid Muaz bin Jabal. Habib Ali Al-Jufri, ramai lagi kalau nak senaraikan, ramai. Di Indonesia ada, di Malaysia ada. Tu Habib. Ya, mereka itu semua cucu cik Rasulullah. Jadi kita ni kalau berkesempatan, ada masa, pergilah
bertemu dengan para habaib ni dalam majlis ni pun. Kan, duduk dan lihat wajah dia. Sebab apa? Sebab pasti dan pasti wajah mereka itu adanya wajah Rasulullah. Walaupun tak sebiji, tapi mesti ada yang ada bahagian yang sama. Mungkin hidungnya, mungkin telinganya, mungkin bahagian matanya, mungkin bahagian pipinya. Sebab apa? Sebab kita ni kan macam contoh muka saya ni mestilah iras-iras muka ayah saya. Betul tak? Muka ayah saya pula iras-iras muka tok saya. Muka tok saya iras-iras muka tok nyang saya. Tok nyang saya pula iras-iras muka tok nyut saya. Oh, tok nyut dah. Tok nyut saya pula iras-iras muka tok nyit saya. Oh, tok nyit. Atas lagi aku tak tahu dah. Kan? Tapi maknanya sampai ke atas mesti ada sama walaupun tak sebiji. Jadi begitu juga cucu cicit Rasulullah SAW. Pada wajah mereka itu pasti adanya wajah Rasulullah. Kita tak dapat melihat wajah Rasulullah, kita melihat wajah cucu Rasulullah, cicit Rasulullah. Gitu. Itu yang datang daripada sebelah Saidina Husain. Daripada Saidina Hasan pula, kebanyakan mereka duduk di belah Morocco, Maghribi. Iaitu mereka ni, kalau nama mereka di belakang tu dia letak perkataan Al-Hasani. Kalau kita tengok nama ulama tu, Syekh sekian-sekian, batu belakang dia tulis Al-Hasani. Al-Hasani tu maksudnya dia tu keturunan Nabi mengikut jalur Saidina Hasan. Itu panggil Al-Hasani. Gitu. Jadi kita tahulah. Dan dalam negara kita sendiri pun banyak. Antaranya Sultan Raja Perlis, Sultan Perlis, Jamalul Lail. Itu pun keturunan Nabi. Jamalul Lail tu. Jamalul Lail. Jamal artinya indah, Lail tu malam, malam yang indah. Jamalul Lail. Sultan Sultan Brunei. Sultan Brunei keturunan Nabi. Ramai. Raja-raja kita ni ada yang ada di antara mereka itu. Siapa lagi saya tak pastilah, tapi ramai juga. Mereka itu kalau ni dikira keturunannya keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cumanya keadaannya macam mana pula? Okey, yang ke bawah ni begini. Dia ikut pada syarat ni tadi. Kalau dia memang darah tu betul dah darah keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Soalan yang timbul, adakah dia beriman dengan Allah dan Rasul? Kalau beriman, maka sah dia sebagai Ahlul Bait. Tapi kalau dia tak beriman, maka dia tidak dikira sebagai Ahlul Bait sekalipun nama dia Said ataupun Syarifah. Tak kira lah. Sekalipun darah ni memang darah Bani Hashim, Bani Muttalib, tapi tak beriman, malah lawan pula, sokong Israel pula, lagi jenuh kan. Itu tak. Jadi tak kira siapa-siapa. Gitu. Baik, selesai. Itu keluarga Nabi. Itu cerita keluarga Nabi saja. Kemudian kita sambung wasahbihi, wa tu ataf lagi dan tu balik kepada selawat dan salam tadi tu. Maknanya selawat dan salam juga di ke atas, didoakan ke atas sahbi. Sahbi artinya sahabat. Hi-nya, sahabatnya siapa? Nya Rasulullah, sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Jumlah sahabat Nabi secara kiraan kasar yang disusun oleh ulama seramai 124,000 orang. 124,000 orang. Itu yang dicatatkan dalam kitab-kitab lah. Sahabat Nabi. Kira sebiji-sebiji wallahu alam, tapi jumlahnya kan dikatakan 124,000 orang. Yang ditanam di perkuburan Baqi' di Madinah kan, Masjid Nabawi sebelah tu ada kubur, perkuburan Baqi', Jannatul Baqi'. Yang ditanam di situ hampir dekat 10,000 orang sahabat Nabi. Yang selebihnya banyak tempat. Antara makam sahabat Nabi yang paling jauh di negara China. Dekat China, dekat Uyghur tu. Sebab tu di Uyghur tu kuat dengan Islam. Sebab sahabat Nabi berdakwah sampai situ. Malah dikatakan mereka ni pergi berdakwah atas arahan Nabi. Nabi suruh. Dia pergi sana dan mereka niat takkan balik dah. Sebab Nabi suruh ajar Islam sampai habis kat situ. Pergi tu tak balik dah.
Tapi kita cuba bayangkan, kita pergi tempat orang, mesti kita rindu kat tempat asal kita, kampung halaman. Begitu juga dengan sahabat. Kena pula bangsa lain terus. Sahabat bangsa Arab, Cina, kan tak sama terus. Habis macam mana? Tapi tak boleh balik sebab dah niat dah ni nak sampai dakwah ni. Itulah pengorbanan para sahabat. Kalau kita mampu tak mampu kita tak tahu. Saya pun pergi kuliah, pergi balik Perak, tak mau duduk sini. Ada balik juga ke tempat asal. Kan? Begitu. Jadi sahabat duduk terus di negara Cina tu. Akhirnya dia pergi naik atas bukit, rindukan Rasulullah, rindukan Madinah. Dia buat dia naik atas bukit buat sebuah masjid. Masjid tu nampak laut. Setiap kali rindu dia tengok laut. Dia tengok seberang sana. Bagaimanakah Rasulullah? Zaman tu kan ada telefon. Kalau ada telefon boleh gak video call dengan Nabi. Gitu. Zaman tu tak ada. Rindu lepas rindu gitu je lah. Sebut selawat tu. Kan? Rindu kat Nabi. Nak ceritanya pengorbanan para sahabat supaya Islam tu sampai kepada seluruh pelosok dunia. Tinggal keluarga, tinggal kampung halaman, tinggal itu, tinggal ini. Bukan satu benda yang mudah. Mujahadah yang sungguh-sungguh. Tu 124,000 orang sahabat Nabi. Syarat yang dikatakan sahabat Nabi, dia mesti ada 3 syarat. Dia banyak sikit daripada yang ahli keluarga tadi. Kalau ahli keluarga Nabi, syarat dia 2. Tadi kita sebut dah. Sekarang sahabat Nabi syarat dia 3. 3 syarat. Yang pertama syarat dia mestilah apa orang cakap, pernah hidup di zaman Nabi. Pernah hidup di zaman Nabi. Maksud hidup di zaman Nabi tu, zaman Nabi tu maksudnya setelah Nabi diangkat menjadi Nabi. Jadi tempohnya setelah Nabi umur 40 sampailah Nabi wafat umur 63. Jadi dalam tempoh itu dia hidup zaman tu. Maka bila dia hidup zaman tu, dia dah dapat syarat pertama. Hidup di zaman Nabi. Tu panggil syarat pertama. Kalau orang yang hidup di luar zaman Nabi, maknanya sebelum umur 40 dia hidup zaman tu, lepas tu dia meninggal, tak masuk. Ataupun selepas 63 Nabi dah wafat baru dia hidup lepas tu, pun tak masuk. Dia mesti duduk dalam tu. Hidup di zaman Nabi, walaupun kecil, walaupun budak lagi, tapi hidup zaman tu, dikira sahabat Nabi. Macam Sayyidina Muaz ibn Jabal, dia kecil lagi masa tu. Tapi dia dikira sahabat Nabi sebab dia pernah hidup di zaman Nabi tu. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, dia mesti pernah duduk dengan Nabi dalam satu majlis. Pernah duduk dengan Nabi dalam satu majlis. Sama ada solat berjemaah dengan Nabi ke, ataupun pernah ikut perang dengan Nabi ke, ataupun pernah makan-makan sekali dengan Nabi ke. Itu syarat yang kedua. Kalau tak pernah, dia tak masuk. Contoh, zaman Nabi mungkin di tanah Melayu ni dah ada orang hidup. Kan zaman tu kan dia buat kajian jumpa tulang-tulang lama. Katanya Perak Man, tak tahu lah. Kan? Ada orang kata hidup lah zaman tu. Mana zaman Nabi dah ada dah orang kat tanah Melayu ni. Jadi adakah orang yang hidup kat tanah Melayu tu dikira sahabat Nabi? Tak lah. Walaupun dia hidup zaman Nabi, tapi dia tak pernah jumpa Nabi. Dia duduk sini. Kan? Jadi begitu. Itu syarat yang kedua, mesti duduk dengan Nabi dalam satu majlis. Okay. Kemudian syarat kedua ni lah menjadi perbahasan di kalangan ulama. Ada seorang sahabat Nabi, dia tua. Dan bukan sakat tua, malah buta. Bila buta, dia tak pernah tengok wajah Nabi. Nama dia Abdullah ibnu Maktum. Abdullah ibnu Maktum. Dia ni buta matanya. Tua, batu buta. Jadi dia tak pernah tengok Nabi. Tapi kalau Nabi buat majlis apa pun, dia mesti ada. Dia mesti datang, dia mesti hadir. Tapi buta, tak pernah tengok wajah Nabi. Maka ulama bahas. Dia duduk dalam majlis Nabi, tapi tak pernah melihat wajah Nabi. Adakah dia dikira sahabat? Maka ulama sepakat kata, walaupun dia tak pernah melihat wajah Nabi, tapi dia pernah duduk dalam majlis Nabi, maka dia dikira juga sahabat Nabi. Jadi Abdullah ibn Maktum dikira sebagai sahabat. Ada seorang lagi namanya Uwais Al-Qarni. Ini pun jadi perbahasan di kalangan ulama. Sebab Uwais Al-Qarni, dia duduk di Yaman.
Dia duduk di Yaman. Yaman ni kalau ikut peta kat bawah, Arab Saudi atas, dia bawah. Kan? Itu yang Yaman nak hantar torpedo tembak ke Israel tu, lalu ikut Arab Saudi. Itu Yaman duduk bawah. Jadi Uwais Al-Qarni ni duduk di Yaman. Jadi bila sekali Islam, Nabi hantar sahabat sebarkan Islam sampailah ke Yaman. Bila Islam sampai ke Yaman, dia pun dengar, dia rasa inilah agama yang benar dan dia yakin. Kemudian dia sangat merindui Nabi, tapi tak pernah jumpa ni, rindu. Akhirnya dia minta izin kepada mak dia nak pergi ke Madinah, nak bertemu Rasulullah, nak jumpa Nabi. Mak dia sakit, dia ni orang susah, miskin. Lepas tu mak dia pula sakit. Jadi dia rasa sebersalah nak tinggalkan mak dia pun dia rasa sebersalah. Tapi mak dia kata tak apalah, sebab kamu rindu nak jumpa Nabi, pergilah. Mak reda, dia kata. Mak izinkan. Dia pun pergi. Dia kata baik mak, tapi saya janji saya tak pergi lama-lama. Sebab saya tahu mak sakit. Saya akan balik cepat-cepat. Saya cuma nak tengok wajah Nabi je, dia kata. Terlalu rindu dengan Nabi. Dia pun pergi. Saya balik nanti tuan-tuan Google Map tu, cuba tengok. Cuba kira daripada Yaman sampai Madinah berapa ribu kilometer. Bayangkan Uwais Al-Qarni, dia orang susah, dia berjalan sampai ke Madinah, dia tompang-tompang orang. Dia tak ada kenderaan, dia tompang unta orang gini-gini. Yang selebih ni dia banyak jalan kaki. Nak jumpa Nabi punya pasal. Entah ambil masa berapa bulan tak tahu nak sampai. Sampai Nabi tak ada kat rumah. Nabi keluar, Nabi tak ada kat rumah. Jadi dia pun bagi salam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang buka pintu tu anak Nabi, Sayyidatuna Fatimah, buka pintu. Saya nak jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidatuna Fatimah, ayah saya dia keluar. Sekejap dia balik lah. Kalau macam tu saya tunggu, kata dia. Dia pun tunggu. Tunggu, Nabi tak balik-balik lagi. Dia dah risau, mak dia ni, dia dah tinggalkan lama dah. Akhirnya dia pun buat keputusan, tak apalah, dia kata, saya baliklah sebab mak saya sakit, dia kata. Kan, saya risaukan mak saya. Tak apalah, kirim salamkan saya kepada Rasulullah. Dia pun balik. Bayangkan 1000 kilometer nak sampai, tak dapat jumpa, balik pula. Betul 1000 kilometer lagi. Balik. Bila dia balik, takdir Allah buat, Nabi pula balik. Tapi tak bertembung lah. Nabi pula balik ke rumah. Nabi balik rumah, Nabi pun buka pakaian Nabi apa semua, salin pakaian. Sambil-sambil tu Nabi pun tanya kepada anaknya, ada tak sepanjang peninggalan aku tadi, ada orang nak datang jumpa aku? Kata anak Nabi, ya ada. Tapi aku tu lupa, takdir Allah buat, Sayyidatuna Fatimah lupa nak tanya nama dia siapa. Tapi aku tu lupalah nak tanya nama dia siapa. Kata Rasulullah, sambil Rasulullah senyum, Rasulullah kata tak apa, aku sudah kenal, namanya Uwais Al-Qarni. Padahal Nabi tak jumpa dia, tak terserempak pun. Nabi kata tak apa, aku dah kenal, kata Nabi, namanya Uwais Al-Qarni. Lagi pelik, anak Nabi ni kata, macam mana kamu tahu nama dia? Kan? Ayah, macam mana ayah tahu nama dia? Kata Nabi, malaikat Jibril bagi tahu kat aku. Malaikat Jibril bagi tahu. Uwais Al-Qarni. Kata Nabi, Uwais Al-Qarni ni nak kenal dia, dia ada tompok putih kat belakang tengkuknya. Kata Nabi, Uwais Al-Qarni tidak dikenali di dunia, tapi sangat masyhur namanya di langit. Malaikat-malaikat di langit sangat mengenali dia, menyebut-nyebut namanya, tapi di dunia orang tak kenal dia, orang tak sebut nama dia. Kan? Dia belakang tengkuknya ada tumpukan putih. Tumpukan putih tu ada sejarah dia. Dia ni Allah uji dia ni, dahlah miskin, sakit pula tu. Dia terkena penyakit sopak. Zaman dulu penyakit sopak ni macam COVID. Dia boleh berjangkit dan boleh membawa maut, mati. Penyakit sopak tu bahaya. Jadi bila dia kena penyakit sopak, orang semua tak nak berkawan dengan dia. Orang semua tak nak, sebab takut berjangkit. Jadi orang semua pinggirkan dia. Dia duduk seorang-seorang dia. Uwais Al-Qarni. Tompok putih banyak ni. Bukan sikit ni. Daripada kepala sampai kaki. Sopak. Penyakit Uwais Al-Qarni. Ni mak dia kata dia satu keluarga Islam. Dia dengan mak dia, ayah tak ada. Mak dia kata aku teringinlah nak pergi buat umrah, nak pergi buat haji kat Mekah. Tak apa mak,
Apa yang mak hajat saya akan usahakan. Dia pun usaha. Akhirnya dia beli anak lembu. Anak lembu murah. Kan, anak lembu kecil je, dia beli. Lepas tu dia buat macam mana? Dia buat kandang lembu atas bukit. Setiap kali lembu tu didukung. Didukung bawa naik atas bukit, disimpan lembu situ. Lepas tu bila nak bawa lembu tu makan, dia tak bagi lembu tu jalan. Dia dukung lembu tu turun bukit. Lepas tu dia lepaskan lembu tu makan rumput. Makan rumput, lembu dah kenyang makan rumput, dia dukung balik lembu tu, bawa naik atas bukit, disimpan lembu ke atas kandang, kandang atas bukit tu. Macam itulah rutin dia. Sampai orang tengok dia ni pelik. Ni lembu tu kan ada kaki, biarlah dia jalan. Tak, dia dukung lembu, dia tak bagi lembu dia jalan. Tujuan dia apa buat? Orang tengok dia ni macam bodoh, tapi dia cerdik. Sebab apa dia buat macam tu? Supaya lembu tu kalau makan aja, lepas tu tak jalan, jadi apa? Gemuk. Tak kata lembu, kita pun sama. Makan, lepas tu orang dukung kita. Jalan pun tak pernah. Nak gemuk lah kita, asyik makan aja. Macam tu, lembu. Gemuk lembu tu. Jadi sepatut orang lain bela lembu makan tahun, bau gemuk. Dia tak sampai 6 bulan lebih kurang dah gemuk dah lembu. Lembu tu gemuk, berat. Zaman dulu kalau nak jual lembu, timbang. Jadi bila dah besar lembu dia pun jual. Orang timbang-timbang, jual berat, dapatlah duit yang banyak. Dapatlah dinar-dinar apa semua, dapat duit. Duit itulah dia guna untuk bawa mak dia pergi menunaikan haji. Dia bawa mak dia. Dah ada duit kan, dia belilah apa kenderaan ke apa, dia pergilah bawa untuk bekalan nak bawa pergi haji. Sampai dekat Mekah, dia nak tawaf, dia dukung mak dia. Mak dia sakit, dia dukung mak dia. Orang tanya, larat dia dukung mak dia? Lah, lembu dia dukung. Takkan mak tak boleh dukung? Nak, lembu berat lagi. Maknanya badan dia tough. Kan, dia pun dukung mak dia. Lepas tu, lepas dah tawaf, biasanya kita akan duduk di depan multazam. Ini kalau siapa yang pergi buat umrah atau buat haji, multazam ni antara Hajarul Aswad dengan pintu Kaabah. Sudut tu. Hajarul Aswad, pintu Kaabah, sudut tu. Sudut tu dipanggil multazam. Multazam ni tempat mustajab doa. Kalau kita nak doa, tempat mustajab situ. Kan, menghadap kiblat, menghadap Kaabah, doa. InsyaAllah doa tak ada dinding, terus direct sampai kepada Allah. Jadi dia dengan mak dia duduk situ, doa. Habis-habis doa, mak dia tanya, Wais, kamu minta apa ke Allah? Kata Wais, saya minta mak masuk syurga lah, dia kata. Lepas tu mak dia tanya, dah kamu tak minta kamu masuk syurga? Loh, dia kata, kan Nabi kita dah ajar mak, dalam syurga boleh minta apa saja. Jadi nanti bila mak masuk syurga, mak mintalah saya masuk syurga. Dia dulukan mak dia dulu. Kita, aku masuk syurga, mak nanti lah. Kita, kan? Tu. Ni Uwais Al-Qarni, dia mak dia nak masuk syurga, dia minta mak dia masuk dulu. Dia. Lepas tu mak dia tanya, Uwais, kamu tak doa ke Allah supaya Allah sembuhkan penyakit sopakmu tu? Aku kesian tengok kamu ni. Dengan sebab penyakit sopak kamu ni, orang tak nak berkawan dengan kamu. Kan? Sian kat kamu. Kamu minta lah Allah sembuhkan. Dia kata, tak usah lah mak. Dia kata, saya tak kisah pun, malah saya rasa istimewa. Dia rasa istimewa dengan sebab sopak tu. Sebab dia kata, Allah tak bagi pun sopak ni kat orang lain, tapi Allah bagi kat saya. Maknanya Allah pilih saya. Dia pandang macam tu. Dia pandang dengan rahmat, walaupun itu penyakit. Kita ada tak? Kan? Ngasih ya Allah, bagi darah tinggi kat saya, tak bagi kat orang lain. Aduh. Oi, bukan senang nak dapat iman macam tu. Kan? Tu Uwais Al-Qarni. Dia rasa sonok dengan sopak tu. Sebab dia tengok sopak tu Allah bagi kat dia, tak bagi kat orang lain. Maka dia rasa itu istimewa, Allah bagi kat dia. Dia kata tak payahlah, dia kata. Mak dia kata, kalau kamu tak doa, kamu jadi anak derhaka. Tak nak dengar cakap mak. Dia pantang. Dia pantang kalau dengar anak derhaka. Dia tak nak. Sebab dia ni anak yang baik. Dia kata, okey, baik mak, saya doa, dia kata. Dia pun doa. Dia sebut kuat-kuat supaya mak dia dengar. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit sopak yang ada pada seluruh badanku ini. Kemudian dengan nada perlahan, dia sebut tapi perlahan. Dia kata, kecuali tinggalkan sedikit, dia kata.
Dia minta juga tinggalkan sedikit sebab dia tak nak yang tadi yang dia nampak sopak ni sebagai satu istimewa. Allah bagi kat dia, hilang macam tu saja. Tapi tinggalkanlah sikit, dia kata gitu. Maka Allah makbulkan doa dia, semua sopak dia Allah hilangkan melainkan di belakang tengkuk. Itu yang Nabi kata, nak kenal Uwais Al-Qarni, di belakang tengkuknya ada tumpukan putih. Itulah sebab doa dia. Dia minta Allah sembuhkan. Kita berani doa begitu? Kan? Kena pula sakit jantung tersumbat, dah 3 saluran tersumbat. Ya Allah sembuhkanlah, tapi tinggalkan satu lagi tersumbat. Kata. Bukan senang, betul tak? Betul tak? Kata kalau alang biar sembuh semua. Kan? Dia nak tinggal kat walau satu. Tu kata Uwais Al-Qarni. Hebat. Ni contoh kan sahabat-sahabat Nabi. Jadi Uwais Al-Qarni ni itulah. Sehingga kan bila Nabi pesan dekat, sampai sudah tak jumpa Nabi, Uwais Al-Qarni sampai sudah. Kemudian Nabi pesan kat Saidina Umar dengan Saidina Ali. Kata, nanti setelah aku wafat, ada seorang lelaki daripada Yaman akan datang. Namanya Uwais Al-Qarni. Kalau kamu nak kenal dia, di belakangnya ada tumpukan putih. Sahabat ni pun belik, kenapa ya Rasulullah? Dia ni mustajab doa, dia kekasih Allah. Nah, kalau kamu jumpa dia, kamu mintalah dia doa untuk kamu. Sebab doanya pasti dan pasti Allah dengar doa dia. Tak ada hijab doa dia. Sebab Allah sangat mengasihi dia. Kan? Nabi pesan begitu. Akhirnya apa yang Nabi pesan ni betul-betul berlaku. Nabi pun dah wafat, Nabi dah tak ada. Waktu tu Saidina Umar jadi khalifah. Sehinggalah Saidina Ali peringatkan Saidina Umar. Ingat tak Nabi pernah pesan kat kita dulu? Akan datang orang daripada Yaman. Kebetulan saudagar-saudagar yang nak berniaga daripada Yaman datang. Itu geng-geng Yaman datang. Betul kata. Akhirnya ditanyalah kepada yang kelompok ramai-ramai orang Yaman, siapa di antara kamu yang namanya Uwais Al-Qarni? Masing-masing tak kenal. Siapa? Dia kata Uwais Al-Qarni. Tak ada. Kami tak kenal siapa dia. Kan kata dah tadi, dunia orang tak kenal dia. Jadi dia kata, tapi ada seorang pemuda diikut kami. Dia duduk bawah pokok tu, duduk seorang-seorang. Uwais Al-Qarni sifat dia macam tu. Dia suka menyendiri seorang-seorang. Dia tak suka sangat dengan hiruk pikuk manusia. Kata, cuba kamu tanya dia. Mungkin dia kot nama Uwais Al-Qarni tu. Ni dua sahabat Nabi ni pun pergilah ke arah pokok tu. Kat tempat Uwais Al-Qarni sedang duduk. Saidina Umar tanya dia, Ma'ismuka, siapa nama kamu? Maka dia jawab, Ana Abdullah. Dia kata, namaku Abdullah. Abdullah tu maksudnya hamba Allah. Saidina Umar pun ketawa kecil. Kata Saidina Umar, Ana Abdullah kaman. Aku pun Abdullah juga. Aku pun hamba Allah juga. Dak, nama betulmu siapa? Dia tanya. Maka kata namanya Uwais Al-Qarni. Terkejut sahabat. Seperti mana yang dijanjikan Nabi. Betul lah. Kata Saidina Umar, izinkan aku melihat belakang tengkukmu. Dia pun tundukkan kepala dia. Tengok-tengok ada tumpukan putih. Kata Saidina Umar begini, Nabi masa hayatnya pernah berpesan kepada kami, kalau datang daripada orang Yaman, akan ada seorang lelaki kekasih Allah namanya Uwais Al-Qarni. Kalau jumpa pada dia, maka mintalah dia doa. Uwais Al-Qarni kata, antara aku dengan kalian, kalian lebih utama sebab kalian sahabatnya Nabi. Sedang aku tak pernah melihat wajah Nabi. Aku tak pernah bertemu Nabi. Tapi kalau ini yang dipesan Nabi, maka aku taat. Maka dia pun tadah tangan doa, sahabat dua orang ni pun doa. Berdoalah ketiga-tiganya sambil menangis kerana rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pengajaran kita boleh ambil? Kita pun macam senasib Uwais Al-Qarni. Kita tak pernah melihat wajah Nabi. Kita tak pernah duduk dengan Nabi dalam satu majlis. Tapi Uwais Al-Qarni boleh menjadi kekasih Allah dan kekasih Rasulnya kerana ketaatannya yang sungguh-sungguh. Maka tak mustahil kalau kita pun sungguh-sungguh taat Allah dan Rasul, sangat kasih pada Allah dan Rasul, maka tak mustahil juga kita boleh jadi seperti mana Uwais Al-Qarni. Insya-Allah. Jadi perbahasan berbalik kepada sahabat tadi, Uwais Al-Qarni ni adakah dikira sahabat? Maka khilaf di kalangan ulama. Sebahagian ulama kata tak termasuk sebab dia tak pernah jumpa Nabi. Tapi sebahagian ulama kata dia sahabat Nabi. Sebab apa? Sebab Nabi kenal dia. Malah bukan setakat kenal, Nabi sayang kat dia. Walaupun dia tak pernah bertemu Nabi, Nabi pun tak pernah bertemu dia. Itu namanya Uwais Al-Qarni. Itu syarat
Yang kedua, syarat yang terakhir, sebelum kita habis majlis ni, syarat yang ketiga, wajib orang itu beriman dengan Nabi sehingga ke akhir hayatnya. Barulah dia dikira sahabat Nabi. Jadi syarat pertama tadi apa? Hidup di zaman Nabi. Syarat yang kedua, pernah duduk dalam majlis Nabi. Syarat yang ketiga, beriman dengan Nabi sampai akhir hayat. Kenapa syarat ketiga ni penting juga, beriman dengan Nabi sampai akhir hayat? Sebab ada orang yang dulu dia sahabat Nabi, tapi akhirnya dia mati dalam keadaan kafir, murtad. Contoh peristiwa Isra' wal Mi'raj. Ada orang-orang ni dia dah mengucap 2 kalimah syahadah dan beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasulullah. Bila Nabi balik daripada peristiwa Isra' wal Mi'raj, Nabi pun cerita, Nabi malam tadi Nabi naik ke langit, Nabi jumpa Nabi-Nabi yang lain, Nabi tengok syurga, Nabi tengok neraka dan sebagainya. Nabi cerita tu kan pelik. Jadi ada setengah orang ni dia dah mengucap dah 2 kalimah syahadah, dia dah Islam dah, tapi bila dia dengar Nabi cakap macam ni, dia tak percaya. Dia kata, ya Muhammad, kalau sebelum-sebelum ni apa kamu cakap kami percaya, tapi sampaikan setakat ini bila kamu kata semalam kamu naik ke langit bagai-bagai semua tu, ini pelik, dia kata. Ini pelik, yang ni kami tak percaya. Serta merta dia tak percaya pada Nabi, maka tidak beriman dengan Nabi, maka terkeluar dia daripada sahabat Nabi. Ini sebab tu syarat ketiga juga penting, beriman dengan Nabi sehingga ke akhir hayat. Bukan tengah-tengah tu dah tak beriman dengan Nabi, ataupun lepas Nabi wafat dia pun dah tak beriman dengan Nabi. Tu tak boleh. Tu tak termasuk dalam kategori sahabat-sahabatnya baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak-banyak sahabat Nabi, yang paling afdal itu Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebab itulah makamnya betul-betul di sebelah jasadnya baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan betul kalau kita pergi Masjid Nabawi tu, yang nak ziarah makam Nabi tu, bulat yang pertama tu, kan ada bulat pertama tu kan, lubang tu, bulat yang pertama tu besar sikit, itu di kepalanya jasad baginda Nabi SAW. Bulat yang kedua, kepalanya Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Bulat yang ketiga itu kepalanya jasad Saidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an. Itu kedudukan sahabat. Kemudian Saidina Utsman, kemudian Saidina Ali, dan seterusnya lagi berbaki 6 sahabat yang dijanjikan syurga. Kemudian Ahlul Badar yang paling tinggi. Lepas tu barulah sahabat-sahabat yang lain. Itu kedudukan para sahabat. Sebab tu disebut ajma'in, wasahbihi ajma'in. Ajma'in tu maknanya sekaliannya itu. Sebab tu disunatkan ke atas kita mendoakan selawat dan salam ke atas Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tak cukup dengan tu, ahli keluarga Nabi dan juga sahabat-sahabat Nabi. Jadi kata ulama, sekalipun kalau kita tak mampu nak ikut Nabi, sebab Nabi ni akhlaknya yang paling syumul, akhlaknya yang paling tinggi, nak ikut sebiji-sebiji macam Nabi kadang-kadang kita tak mampu. Sebab kita ni lemah, banyak dosanya. Paling tidak kalau tak boleh nak ikut akhlaknya Rasulullah, ikutlah akhlaknya para sahabat Rasulullah. Tak boleh nak ikut Nabi sebiji-sebiji, ikutlah Saidina Umar. Kan, Saidina Umar cengeng, Faruq membeza yang hak dan yang batil. Dia terpantang nampak benda tak betul, dia tegur. Kalau tak mampu ikut Saidina Umar, ikut Saidina Abu Bakar. Saidina Abu Bakar lembut dari segi zahir, tapi tegas dari segi batin. Saidina Abu Bakar ni cakap lembut, tapi hukumnya keras. Sebab tu masa Saidina Abu Bakar jadi khalifah, ada sekumpulan perkampungan tak nak bayar zakat atas alasan tak ada orang susah, tak ada orang miskin. Maka dia kata zakat ni sebab nak bagi orang miskin, sedangkan kampung kami dah tak ada orang miskin, maka tak payah bayar zakat. Kata Saidina Abu Bakar, apa yang diwajibkan Rasulullah aku juga wajibkan. Kalau kalian tak nak bayar zakat, dikira kalian murtad, keluar daripada Islam. Aku isytihar perang atas kalian. Saidina Abu Bakar hukumkan perang terus. Saidina Abu Bakar ni lembut orangnya, tapi dia punya pendirian tegas, batinnya tegas. Saidina Umar pula luarannya keras. Dia pantang, orang salah cakap sikit dia keluar pedang. Ada seorang sahabat tegur Nabi. Nabi berjalan-jalan di padang pasir, debu pasir itu
melekat dekat jubah Nabi. Kan jalan padang pasir, jadi debu pasir lekat dekat jubah Nabi. Ada seorang sahabat tegur, kata, Rasulullah, jubahmu berdebu. Saidina Umar keluar pedang, letak kat leher kawan tu, senyap tu. Letak pedang ni, dia kata, debu yang lekat dekat jubah Nabi lebih mulia daripada diri kamu sendiri. Dia kata. Orang cakap apa? Tegas sungguh Saidina Umar ni. Itu dari segi zahirnya. Tapi dari segi batinnya, Saidina Umar adalah sahabat yang paling kuat menangis. Di waktu bersendirian menangis dia. Dan ada sekali itu Saidina Umar duduk bertumpang di rumah seorang sahabat lain. Rumah tu 2 tingkat atas. Jadi nak muliakan tetamu ni pula sahabat baik Rasulullah, sahabat yang dekat, maka disuruh Saidina Umar duduk di atas, tuan rumah duduk di bawah. Jadi waktu malam, tuan rumah ni tengah-tengah malam dia bangkit, dia nampak air menitik jatuh. Dia kata, tak bocor ke macam mana? Dia kata, nak tengok luar takut hujan. Saat tanah Arab jarang hujan. Dia kata, hujan pun tidak. Ni air datang daripada mana? Bila dia naik ke atas, rupanya Saidina Umar sedang menangis. Menangis sampai menitik air mata jatuh ke bawah. Tu. Kita ada menitik sampai macam tu. Ada menitik. Kawan tu pun naik atas air liur basi punya. Kuat tidur, kan kuat menangis. Tu saya lah tu. Baik, nak ceritanya, tu Saidina Umar, kan, hatinya lembut tapi pendiriannya keras. Begitulah sahabat Nabi. Jadi kalau kita tak mampu nak ikut akhlaknya Rasulullah, sebab akhlak Rasulullah paling cantik, paling lengkap. Kadang-kadang kita tak mampu nak ikut sebiji, paling tidak pun ikutlah akhlaknya sahabat-sahabat Nabi. Jadi cukup sekadar tu. Kalau dah panjang gitu, ma'arif di sukun tu makna habis dah lah. Jadi kita berhenti sini dan kita akan sambung. Lepas ni nombor 1 adalah kitab Risalah Tauhid. Tanda situ adalah kitab Risalah Tauhid ini. Gitu. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malal salihin wa niyyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa dikhinal jannata ma'al anbiya alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.